Perak. Seterusnya kita akan bercakap juga menyedari hakikat berkenaan tentang isu kadar kemalangan jalan raya membabitkan penunggang motosikal yang semakin hari saban tinggi. Ini menyebabkan kecenderungan dan juga kita melihat bagaimana kesedaran untuk kita melengkapkan motosikal dan juga teknologi-teknologi yang berpadanan supaya dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya dan juga memastikan teknologi itu juga akan dapat membantu penunggang motosikal supaya berhati-hati di jalan raya. Dengan itu, kita akan melihat bagaimana MIROS iaitu Institut Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia memperkenalkan teknologi ABS. Sebelum kita bercakap lanjut dengan teknologi itu, Ahmad Besati, saya bersama dengan Insinyur Teknologis Azhar Hamzah, juga merupakan pengarah Pusat Pendidikan Perubahan Tingkah Laku Pengguna Jalan Raya Institut Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS. Apa khabar Tuan? Sihat alhamdulillah. Okey, terima kasih. Tuan, sebelum kita bercakap tentang ABS ini, kita cerita terlebih dahulu mukadimahnya berkenaan tentang isu kemalangan jalan raya membabitkan penunggang motosikal dan juga aspek-aspek keselamatan bagi penunggang motosikal. Boleh dimulakan. Okay, terima kasih menjemput MIROS untuk hadir pada hari inilah. Ya, kalau kita cerita motosikal ni, dia satu kenderaan yang popular lah di Malaysia dan juga di ASEAN. Ya, kalau komposisi ataupun volume di Malaysia ni lebih kurang separuh lah, separuh daripada kenderaan lain. Maksudnya kita ada sekitar 13-14 juta motosikal berdaftar. Kadar yang sama dengan kenderaan lain seperti bas, lori dicampur dengan kenderaan penumpang dan sebagainya lah. Ya. Jadi jumlahnya banyak. Tapi secara asasnya motosikal ini dia sangat popular, satu sebab isu ekonomi lah, ya. Mudah diurus, murah, tak perlukan ruang yang banyak, kan, tidak tersangkut dalam traffic jam dan sebagainya. Lebih pantas mungkin. Mungkin lebih pantas. Jadi dia satu pilihan yang popular lah buat masa ini. Namun begitu, motosikal ini kita faham majoriti, sebahagian besar motosikal dia tayarnya 2. Bila dia tayar 2, dia kurang kestabilan. Jadi sebab tu kita perhatikan kalau di trafik, di laluan di atas jalan ni, motosikal ni dia kalau boleh dia tak nak berhenti. Dia nak terus bergerak. Sebab pergerakan itu membantu ia mencapai kestabilan. Maksudnya kalau dia bergerak lebih perlahan, contohnya lah, sekiranya kurang daripada 15-16 km sejam, kestabilannya akan berkurangan. Jadi mungkin sampai ke satu peringkat kalau dalam waktu jam tu kita kena turunkan kaki, kan, untuk jadi lebih stabil lah supaya tidak terjatuh. Okey, sebelum kita bercerita berkenaan ABS ini, peranan Institut Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, dalam mungkin mencadangkan, membangunkan ataupun melihat ruang dan juga peluang teknologi yang boleh memungkinkan keselamatan pengguna jalan raya dilengkapkan. Jadi bagaimana MIROS melihat isu-isu pembangunan teknologi keselamatan ini perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa? Kita memahami isu kestabilan, isu saiz, motosikal ni dia kecil. Jadi dia mudah menyelit. Satu ia mudah hilang daripada pandangan. Sebab apabila berada di laluan trafik yang bercampur, dia akan mudah tersembunyi di orang panggil titik buta, blind spot dan sebagainya. Jadi kalau di sudut kenderaan seperti kenderaan penumpang, kita dah boleh lihat banyak kenderaan model-model yang terkini yang telah dilengkapi dengan blind spot detection. Dia boleh kesan kalau ada objek di titik buta dan memberitahu kepada pemandu itu ada objek ataupun ada, bukan saja motosikal lah, ada kenderaan lain dalam kawasan titik buta mereka. Jadi itu satu penggunaan teknologi lah. Kalau di peringkat motosikal, di bahagian motosikal ada juga teknologi. Satu teknologi yang bukan baru tapi dah semakin popular ialah teknologi ABS lah, dalam bahasa Inggeris dipanggil ABS ataupun anti-lock braking system. Dia sistem brake, dia mencegah tayar terkunci. Jadi bila tayar itu tidak terkunci, kita boleh kekalkan kestabilan dan kita boleh juga ambil tindakan mengelak, contohnya, sebab tayar kita tak terkunci. Kalau tayar terkunci, kita contoh, kalau tayar belakang terkunci, kita hilang arah. Kita tak boleh tentukan motosikal kita nak pergi mana. Kalau tayar depan terkunci, jatuh terus. Hilang kestabilan. Itu yang kita nak tanyakan sebab ada saya menerima dan juga membaca laporan berkenaan tentang anti-lock brake yang menyebabkan berlakunya hilang kawalan dari segi pemanduan kepada pengguna. Bukan saja motosikal tetapi kereta juga pernah berlaku dan menyebabkan isu-isu ini berlakunya kemalangan
kemalangan di ruang jangka. Jadi bagaimana anti-lock brake ataupun sistem ABS ini menyediakan penunggang sebelum menghadapi sesuatu bahaya ataupun sedang dalam menghadapi sesuatu bahaya. Yalah, maksudnya kalau kita menggunakan motosikal, kita ambil contoh motosikal menggunakan sistem brake ABS ni, tayarnya tidak terkunci walaupun permukaan jalan basah, sebab dia teknologi itu tidak membolehkan tayar itu terkunci lah. Jadi bila tidak terkunci, kita boleh menunggang seperti biasa dan ambil tindakan mengelak bila perlu. Tapi dia berkaitan juga dengan kelajuan dan sebagainya lah. Tapi sistem itu memang tidak akan menyebabkan tayar terkunci, sama ada tayar depan dan juga tayar belakang lah. Di peringkat mana modul ataupun sistem ini dibangunkan oleh pihak Myros ataupun dikaji oleh pihak Myros pada ketika ini? Kita melihat keberkesanan. Keberkesanan. Jadi kita tidak membangunkan teknologi ABS ni lah. Sebab teknologi ini dah wujud, dah lama. Kalau di kenderaan penumpang mungkin dah berpuluh tahun. Cuma sekarang mula diaplikasikan ke kenderaan motosikal dengan tujuan nak menjadikan motosikal ini ada ciri-ciri keselamatan yang lebih daripada sebelum ini. Jadi waktu berada di atas jalan raya, waktu menunggang, jadi ada satu teknologi yang boleh membantu penunggang motosikal jadi lebih selamat. Mungkin akan diwajibkan ABS ini untuk sebarang kelengkapan bersama dengan motosikal? Mengikut persetujuan sebelum ini bersama pihak-pihak berkuasa, dijadualkanlah sekitar 2025 begitu akan diwajibkan pada peringkat CC atau engine capacity yang tertentu, dan tahun-tahun berikutnya akan diturunkan CC itu sehingga semua CC lah, semua kategori akan jadi wajib. Apa mungkin ada kajian ataupun probability ataupun possibility untuk peratusan kadar kemalangan yang boleh dikurangkan sekiranya ABS ini dilengkapkan dengan sebarang kenderaan motosikal? Yalah, kalau mengikut kajian dianggarkan sehingga 1/3, maksudnya 30% hingga 40% boleh dielakkan kemalangan ini dengan menggunakan teknologi ABS dan juga berbagai teknologi lain lah. Kalau kita cerita ABS saja, itu kebaikan yang boleh kita dapatlah kesannya, pengurangan sehingga 30%. Tuan, kita berbalik kepada isu kemalangan ataupun keselamatan jalan raya ini amat penting, bukan saja kepada untuk penunggang motosikal tetapi juga untuk mungkin pemandu kenderaan yang lain dalam skala sama ada yang lebih besar ataupun yang sederhana. Isu-isu berkenaan tentang keadaan muka bumi jalan, isu tentang trafik, isu tentang kesedaran pemanduan dan juga isu cuaca juga turut memainkan peranan. Jadi dalam perihal kesemua elemen-elemen ini, bagaimana mitigasi pengurangan kemalangan itu boleh dilakukan sekiranya mungkin 2/3 ataupun salah satu daripada elemen ini dikuatkuasakan dan juga dipatuhi oleh pengguna jalan raya. Saya rasa satu langkah yang kita semua boleh ambil dan dapat pulangan segera ialah kelajuan, speed. Kalau kita kurangkan kelajuan, maksudnya bila kita menunggang motosikal itu berkadaran dengan situasi trafik. Contoh dalam situasi trafik jam, kalau kenderaan kereta bergerak 20-30 km sejam, kita mungkin boleh ikut pada kadar yang lebih kurang sama lah. Untuk tujuan memotong mungkin lebih sikit lah, mungkin lebih 5 km per sejam. Tapi tidaklah berlebih-lebihan sehingga trafik sekitar kita mungkin 20-30, kita bawa 90-100. Maksud perbezaan yang ketara antara motosikal dan kenderaan lain tu, itu boleh mencetus konflik lah. Sebab tu saya cakap tadi, kalau kita boleh kawal kelajuan, kita boleh dapat pulangan segera dari sudut risiko perlanggaran itu boleh menurun, risiko kecederaan sekiranya berlaku perlanggaran pun menurun. Maksudnya kita terlibat dalam perlanggaran dalam kelajuan yang rendah, kecederaan itu tidak seserius kalau kita terbabit dengan dalam perlanggaran dengan kelajuan tinggi. Perbezaan yang ketara, luka dengan patah, macam itulah contohnya. Boleh dibezakan dengan kelajuan sahaja.
Sebab tu kita kata kelajuan itu membunuh. Ya. Itu satu mungkin bukan tujuan menakut-nakutkan ataupun fear mongering, tetapi itulah sebenarnya. Mungkin. Itu realitinya begitu. Baik, bercakap juga tentang isu kenderaan motosikal ataupun kenderaan bermotosikal ini. Kita sedia maklum dari segi kelajuan itu mungkin antara penyumbangnya, tetapi interaksi dan juga faktor-faktor seperti kenderaan berat yang berada di jalan raya juga turut mempengaruhi keadaan keselamatan penunggang motosikal. Malah ramai penunggang motosikal menyatakan bahawasanya ruang untuk mereka memandu dengan selamat itu mungkin menjadi semakin kerdil disebabkan oleh kenderaan-kenderaan berat yang berada di jalan raya, ataupun sikap pemandu yang memandu kenderaan lebih besar itu yang tidak menyantuni ataupun tidak menyebelahi penunggang motosikal ini. Jadi bagaimana isu-isu ini boleh dilihat secara lebih terperinci, Tuan? Kalau mengikut kajian yang terbaik ialah mereka ni diasingkan. Diasingkan. Seperti kita tengok basikal lah. Kalau basikal ni dia ada lorong khas, kan? Kecenderungan untuk orang rakyat ataupun orang-orang perseorangan ni untuk menunggang basikal ni akan meningkat. Begitu juga motosikal. Tapi dalam kes di Malaysia, motosikal ialah dengan faktor ekonomi dan sebagainya, penjimatan masa, ruang, kan. Jadi sentiasa menjadi pilihan utama. Tapi maksudnya mereka ini terbaiknya diasingkan. Terbaik sebab telah terbukti berkesan. Terbukti berkesan. Dengan contoh lorong motosikal yang ada di Lebuh Raya Persekutuan lah. Pada awal pembangunannya sangat berkesan, menurunkan kadar kemalangan, kadar perlanggaran secara sangat ketara lah. Namun begitu sekarang ada urusan ada faktor penyelenggaraan dan macam-macam isu lain timbul lah. Tapi apa pun berlaku kita kena kekalkan. Yang dah ada kita kekalkan, yang tak ada kalau boleh kita bangunkanlah. Itu yang terbaik sebab telah terbukti. Tapi dalam situasi trafik bercampur motosikal, kereta, lori, trailer, bas dan sebagainya, kalau boleh motosikal ini pengguna motosikal ini kurangkan gerakan-gerakan yang sukar diramal, mencilok, sudden movement, pertukaran arah, semua ni menyebabkan mereka ni susah nak diramal, unpredictable di atas jalan. Tengok ada yang dekat dengan lori tu. Betul. Sikap yang overestimate terlebih anggar kebolehan kita, kebolehan motosikal kita, benda-benda gitu tidak membawa keuntungan lah. Jadi saya rasa bila kita menunggang motosikal, kita naik kenderaan, kita nak sampai ke destinasi dengan selamat. Itu matlamat utama. Soal sampai cepat saya rasa bukan keutamaan lah. Yang penting sampai tepat. Bukan sampai cepat. Yang penting keluar awal lah. Keluar awal. Boleh dirancang lah. Boleh dirancang. Okey Tuan, secara kesimpulannya, kita sedia maklum Myros sudah pastinya dalam isu penyelidikan keselamatan dan juga melihat isu-isu teknologi keselamatan ini dilihat secara terperinci. Kita sedia maklum ada banyak teknologi-teknologi baru yang diperkenalkan oleh penyedia perkhidmatan kenderaan bermotosikal, pembangun teknologi itu sendiri. Malah sudah ada teknologi yang mana kenderaan itu juga boleh hanya digerakkan melalui voice command dan sebagainya. Jadi bagaimana Myros melihat isu ini, walaupun perkembangan teknologi itu berlangsung dengan cepat, tetapi kesedaran pemanduan itu juga masih perlu dipertingkatkan. Maksudnya kempen-kempen kesedaran kan menimbulkan kesedaran di kalangan pengguna motosikal dan juga semua pengguna jalan raya lah sebab kita di atas jalan raya bersama-sama. Jadi itu isu asas mengikut saya rasa semua dari kita yakin kalau ikut peraturan kita boleh jadi lebih baik maksudnya ikut peraturan had laju di lampu di persimpangan yang berlampu isyarat kita ikutlah lampu isyarat itu. Paling mudah motosikal ni sebab strukturnya terbuka. Dia tidak memberi perlindungan secara fizikal kepada pengguna, pembonceng, penunggang. Tak ada perlindungan. Jadi yang ada yang boleh melindungi mereka ialah alat keselamatan diri PPD lah PPE lah bahasa Inggeris Personal Protective Equipment. Contoh yang mudah topi keledar lah. Gunakan topi keledar, pakai seluar panjang, baju lengan panjang bila nunggang motosikal, gunakan sarung tangan. Helmet pun ikut spesifikasi. Helmet ikut spesifikasi dan bila pakai helmet kancinglah dengan kemas supaya
bila berlaku kecelakaan ni nahas di jalan raya ni, kita dilindungi. Dilindungi secara fizikal. Jadi bolehlah mengurangkan risiko keparahan kecederaan kalau kita berlaku pada kita. Benda itu mudah dan benda itu asas. Semua daripada kita faham. Cuma amalan lah. Kena tingkatkan amalan, sentiasa beringat. Di atas jalan raya ini memang tempat yang berisiko, terutama kepada pengguna motosikal, sebab tiada perlindungan fizikal. Okey. Yang penting kesedaran bersama dengan teknologi dan juga peralatan-peralatan yang penting untuk memastikan perlindungan itu diberikan secara sepenuhnya bukan saja kepada pengguna jalan raya tapi juga kepada penunggang motosikal. Terima kasih kepada Tuan Azhar Hamzah yang juga merupakan pengarah Pusat Pendidikan Perubahan Tingkah Laku Pengguna Jalan Raya Institut Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MAROS. Terima kasih pihak MAROS bersama dengan kami pada pagi ini. Kita nak menyaksikan sedikit perkongsian